Hai, selamat datang ke pelajar tingkatan 1 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan sambung kepada subtopik 3.1 Project Brief. Tapi untuk hari ini awak akan dapat menyaring maklumat dalam Project Brief. Menyaring maklumat ni macam mana? Kita ringkaskan maklumat daripada borang Project Brief yang kita dah belajar sebelum ini, dan juga 3.3.5 iaitu mengaplikasikan Project Brief dalam bentuk jadual dan juga lakaran. So, sebelum kita masuk kepada menyaring, kita tengok dulu sebelum ini di mana kita telah merancang project brief dengan kita melengkapkan borang project brief. Borang project brief awak boleh refer dalam buku teks muka surat 53 dan juga 54. Yang mana maklumat yang dicatatkan di sini, kita akan ringkaskan dia. Kita akan saringkan dia. Macam mana? Okey, contoh. Ini adalah contoh yang mana kita ada tajuk. Tajuk berdasarkan buku teks adalah dia nak buat bakul serbaguna dan ada kriteria yang kita pertimbangkan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style dan gaya serta kualiti, kos dan juga jangka masa. Setiap daripada satu ni kita dah catatkan, kita dah bagi tahu jawapan tentang kriteria ni lah. Contoh, apa kegunaan bakul serbaguna ni? Dia kata ini adalah jawapan daripada pelanggan, yang mana maklumat itu diperoleh daripada hasil komunikasi antara 3 orang penting, iaitu siapa? Pengurus projek, pelanggan dan juga mereka bentuk. So pelanggan ni dia dah, apa yang dia nak tu dia dah bagi tahu. Kenapa? Fungsi dia, persembah macam mana? Dia dah bagi tahu. So ini dah masuk kepada tugas kepada pengurus projek dan juga mereka bentuk. Contoh kat sini, dia tanya apakah kegunaan produk ini. Dia kata produk ini akan digunakan untuk membawa barang-barangan. Produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana saja mengikut keperluan. So, jawapan dia kat sini panjang kan. So, dia dah panjang dekat sini. Kita akan go through ni satu persatu lah. So, dari segi persembahan pula, dia kata bakul serbaguna ini dapat dipersembahkan dalam pelbagai warna. Dekat sini cikgu akan highlightkan kata penting dia lah, iaitu dekat sini tadi membawa barang-barang. Kemudian membawa barang-barang ke mana-mana sahaja kan. Okey, ini adalah kata kunci dia. Persembahan pula dia kata dia akan mempersembahkan dalam pelbagai warna dan juga reka bentuk saiznya yang dapat diubah suai. Itu adalah kata kunci. Kemudian tujuan pasaran. Dia kata siapakah sasaran dia? Dia kata dekat sini sasaran dia adalah orang yang berusia 18 tahun ke atas. So, ada pesaing? Tak ada. Tapi dia kata kat sini pengguna bagaimana yang dia akan target. So, dia akan target dekat sini pengguna dia adalah suri rumah. Dia kata suri rumah dan juga pengguna lain yang berminat lah, yang digunakan juga oleh pengguna lain. So, dekat sini kuantiti dia berapa? Dia kata kat situ untuk fasa yang pertama, first batch, dia nak keluarkan 100 unit. So, dekat sini style ataupun gaya macam mana? So, dekat situ bentuk bakul ni dia nak dalam bentuk asas geometri, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. So, dekat sini dia kata adakah akan mendapat perhatian? Ya, sebab apa? Dia kata dekat sini dapat menjimatkan ruang penyimpanan. So, kita akan pergi kepada next, iaitu dari segi kualiti. Dia kata kat sini kualiti dia macam mana? Dia kata kualiti adalah berkualiti tinggi. So, dekat sini apakah pelanggan mempunyai permintaan yang istimewa? Dia kata dia dapat memerlukan ruang penyimpanan yang sederhana dan dapat disimpan tanpa mengambil ruang yang besar. Maksudnya dia nak bakul serbaguna tu boleh lipat bila kita nak tak nak pakai, boleh buka bila kita nak pakai. So, dia tak ambil space yang banyak dan boleh dibawa lah ke mana-mana saja. So, apakah piawaian dia? Piawaian dia macam mana? Piawaian dia adalah berdaya tahan, perlu berdaya tahan. So, dari segi kualiti dia, mestilah dia kata kena menjalani ujian oleh pihak siapa? Oleh pihak SIRIM untuk kita tentukan prosedur itu menjamin keselamatan pengguna. So, bila ada quality check, piawaian kualiti ni dalam bahasa Inggeris kita panggil quality check. So, setiap barang yang kita produce, kita kena check satu persatu. Contoh macam awak beli barang dekat Shopee kan. Awak beli barang kat Shopee, awak mestilah check dulu sebelum bila dah sampai tu ke awak terus pakai.
Kita kena check dulu barang kita berkualiti ke tak, ada unsur-unsur yang boleh menggugat keselamatan kita ke tak, adakah sama dengan seperti barang yang kita nak. So itu adalah one of quality check. Kita double check. Kita sebagai pengguna kita ada hak sebelum orang tu hantar kepada kita, dia kena check dulu. Okay. Next daripada segi kos. So dia kata kos anggaran untuk satu unit dia kata RM15. So, kemudian dia kata dia dapat keuntungan RM10 bagi setiap unit jualan. Satu barang yang jual, dia dapat untung RM10, untung bersih. So, dia jual satu beg tu RM15, dia dapat untung RM10. Okay, so kos terakhir dia adalah kos max dia boleh jual adalah RM20. Itu adalah keyword-keyword dia lah. So, bila pelanggan ni nak siap, bila jangka masa dia siap, dia kata nak siap dalam tempoh 40 jam waktu bekerja. Kemudian dia kata dekat sini bila ada produk sampingan perlu disiap dengan masa yang ditetapkan tu kan, kena ada mock-up ataupun model supaya ada apa? Supaya ada penambahbaikan. Setiap barang yang kita buat mesti ada penambahbaikan. Okey. So kita akan masuk daripada borang projek brief kita yang banyak-banyak ni kan. Daripada perbualan kita dengan pelanggan, kita akan ringkaskan dia. So boleh tengok pada buku teks muka surat 55, dia kata dekat sini, setelah borang projek brief dilengkapkan seperti tadi, maklumat yang diperoleh perlu disaring. Kenapa maklumat itu perlu disaring? Kerana untuk memudahkan pasukan projek melakukan tugas masing-masing. Siapa pasukan projek tu? Siapa tim kita? Kita kena ada siapa? Kita kena ada mereka bentuk, kita ada yang uruskan dari segi kewangan, dari segi yang mendapatkan kajian. Ingat lagi tak orang-orang insan-insan yang penting bila kita buat sesuatu pengurusan projek, kita kena ada pembangun, siapa yang bangunkan mock-up, siapa yang jadi SU, siapa yang jadi bendahari, itu adalah tim kita. Tim kita bila kita nak buat sesuatu projek. Bila buat projek yang besar tak boleh buat seorang-seorang. Memang lambat. Semua benda awak nak buat sendiri. Awak nak buat 100 beg, awak nak buat sendiri. Mampu ke? Tak kan? So, kita kena ada tim. Okay, so daripada borang projek brief yang telah dilengkapkan tadi, kita akan ringkaskan dia. Kita akan ringkaskan dia dalam bentuk jadual seperti di bawah. Kita ringkaskan dia. Daripada yang banyak-banyak macam ni kan, kita ringkaskan dia. So, ini adalah berdasarkan yang tadi tentang bakul serbaguna. Tentang bakul serbaguna. Okay, tengok. Fungsi membawa barang-barang serbaguna. So, ini adalah kita ringkas, kita baca, kita tahu direct. So dari segi fungsi dia kata membawa barang-barang serbaguna. Sama tak seperti yang tadi cikgu highlight? Yes, nampak membawa barang-barang serbaguna. Nampak? So dia dah shortkan dekat situ. So dari segi persembahan pula, pelbagai jenis warna. Mudah disimpan kerana saiz boleh diubah. Tujuan kepada siapa? Kepada suri rumah. So kalau orang lain nak beli tak boleh? Boleh. Dia kata bagi sesiapa yang berminat. So untuk first batch dia kata dia nak keluarkan 100 unit. So, bakul serbaguna tadi dia nak dalam bentuk asas geometrik, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana serta boleh diubah saiznya. Okey, dari segi kualiti tadi dia kata kualiti tinggi. Yang ini adalah anggaran yang terbarulah, dapat membawa barangan tidak melebihi 15 unit, bersaiz sederhana, ada ukuran. So dekat situ kita nampak dekat kualiti itu kita boleh, ini adalah dilakukan selepas perbincangan lanjut dengan siapa? Pelanggan. So dari segi kos pembuatan minimum dia RM15, maksimum dia RM20, untung bersih dia adalah RM10. So, dia anggarkan dalam masa 40 jam, beg ni dah siap. Beg pula, bakul serbaguna ni dah siap dan ada mock-up ataupun model untuk ada penambahbaikan. So, dekat sini, proses menyaring ini dia sangat diperlukan tau. Sebab apa dekat sini kita akan ada kaedah yang dicadangkan dari segi kita akan mengadakan sesi perbincangan lanjut dengan pelanggan. Kita adakan dalam segi video conference ataupun kita dapatkan maklum balas bertulis daripada pelanggan. So ada 3 jenis proses menyaring maklumat. Selain daripada buat jadual, jadual ini adalah hasil daripada sesi perbincangan lanjut. Kemudian kita boleh ada video conference. Video conference tu macam mana? Macam kita Google Meet. Kita Google Meet dengan siapa? Dengan
pelanggan lah untuk kita dapatkan maklum balas yang lagi detail. Kemudian kita dapat maklum balas bertulis daripada pelanggan. So, kenapa video conference tu lagi elok daripada menggunakan komputer telefon? Sebab dalam video conference kita boleh tunjuk mockup yang kita dah buat pada pelanggan. So, pelanggan nampak. So, maklumat itu sampai. So, tak adalah dia macam dalam kalau kita call dia, contoh macam sekarang ni, awak tengah tengok video cikgu. Cikgu cakap kat awak, cikgu nak jual beg, awak nak beli tak beg? Mesti awak akan tanya, beg macam mana cikgu? So cikgu macam, alah beg tu macam beg bimbit tapi dia tak besar, tak kecil, dia warna coklat. Awak boleh imagine tak? Mungkin imajinasi awak dan barang daripada imajinasi cikgu berbeza. So dekat situ nampak kalau cikgu call awak macam ni tak nampak kan? So susahlah. So kalau awak boleh refer dalam buku teks muka surat 55 dekat bahagian info kat tepi tu ada proses menyaring maklumat. 3 jenis proses menyaring maklumat. So next kita akan pergi 3.3.5 iaitu mengaplikasikan project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. So based on overall tadi kita dah saring, kita dah buat borang project brief, kita akan aplikasikan. So dekat sini ini adalah peranan awak yang sangat penting sebab awak yang aplikasikan, cikgu hanya memantau. So ingat tak dalam ciri-ciri project brief kita ada 7 ni, kita ada tajuk projek, kita ada gambaran keseluruhan projek, kriteria projek, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mockup ataupun model. So, 7 ciri projek brief ni kena ada dalam projek brief dalam bentuk jadual. Dia ni sama dengan yang first kita buat iaitu jadual dalam projek brief. So dekat situ ada tajuk, ada apakah isi-isi penting dia. Ini adalah sama seperti yang tadi itulah. Tapi dekat sini ada elemen tambahan dari segi perancangan dalam pengurusan projek. So dekat sini, pembahagian kerja kumpulan, jadual kerja, kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas kerja. Sebab apa? Dalam perancangan dan pengurusan projek, kita kena ada pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja, kos pengeluaran serta kuantiti penghasilan. So ini adalah pentinglah untuk kita divide kita punya kerja. So tak adalah buat seorang-seorang, buat bersama-sama. Betul? Okey, kemudian kita kena ada analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. So dekat sini kita kan nak buat bakul. Bakul ni ada macam-macam jenis, nampak? Kita kenalah compare bakul 1 dengan bakul 2. Contoh kita compare bakul A dengan bakul B. So kita tengok kat sini bakul A dia kata menggunakan bahan kain. So bertukar berat bila basah. So pembuatan dia lebih tinggi. Kalau yang ni menggunakan kain, kalau yang ni guna plastik. Kalau plastik dia ringan, kos pembuatan dia rendah. So dekat situ kita ada kajian secara perbandingan. So dekat situlah kita akan pastikan produk yang kita buat tu sesuai dengan fungsi dia. So dekat sini lakaran idea. Lakaran idea bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi? Lakaran produk menggunakan lakaran isometrik. So, lakaran ini perlu dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi tu dia nampak bahagian depan je. 3 dimensi tu dia nampak daripada kiri, kanan, atas, bawah semua. Dan penghasilan mockup. Kita boleh menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapat. Bahan-bahan kita semula. Macam bot ke, botol air, plastik, gam, penyedut minuman, pembaris gunting, pisau, cutter dan sebagainya. Bahan-bahan yang kita boleh save budget untuk kita buat mockup. Bahan-bahan yang jimat lah macam kotak dan sebagainya. Okey. So lakaran. Ini adalah contoh lakaran idea. Dalam lakaran idea kita kena ada pandangan pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. So ini adalah contoh bakul serbaguna yang dia nak buat. Dekat situ bakul tu ada ciri-ciri dia lah. Tapi bila awak melukis nanti, awak kena nyatakan dari segi elemen dan juga prinsip. Okay. So, nyatakan elemen dan prinsip yang awak gunakan dalam menghasilkan lakaran.
So, bila kita lukis tu, jangan kita lukis shot sendiri. Kita lukis tu, kita kena tengok berdasarkan idea-idea kita. Contoh macam tadi kan, dia nak buat bakul. Dia tengok bakul-bakul ni, dia pilih bentuk yang lebih kurang sama tapi dia inovasikan dia. Dia letak tangkai tu boleh lipat, boleh tutup. Okay. Dekat situ. So dekat sini kita ada nampak ukuran saiz. Dia ada letak anak panah ni kan. Ada ukuran saiz lah. Mengikut keperluan pengguna. So nanti bila cikgu kata lakarkan satu produk ataupun lakarkan produk mockup awak lakarkan dalam bentuk macam ni. Yang ada pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas. Dan kemudian awak nyatakanlah elemen dengan prinsip yang ada. Prinsip apa yang awak guna? Prinsip pengulangan, prinsip keharmonian. Okey. Kemudian kita akan lihat kepada latihan. So dekat sini cikgu akan beri awak satu latihan berdasarkan untuk aplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. So dekat sini latihan adalah maklumat berikut diperoleh daripada seorang pelanggan. So dekat sini soalan dia 30 unit beg serbaguna dengan kos binaan antara 15 hingga 20 setiap satu unit. Produk ini kebanyakannya digunakan oleh golongan wanita untuk membawa barangan apabila ke pasar. Produk ini ringan, bersaiz sederhana, boleh menampung bebanan serta mempunyai warna yang menarik. Produk ini perlu disiapkan dalam masa 3 hari bagi setiap unit. So dekat sini, anda dikehendaki menghasilkan satu projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. So berdasarkan yang tadi ni, isikan maklumat-maklumat dia dalam bentuk ini. Apa tajuk projek kita? Tajuk projek kita adalah beg serbaguna. Nampak dekat situ. Fungsi dia apa? Cikgu dah nampak. So nanti awak isi sendiri, okey? Next soalan yang kedua ialah daripada yang tadi tu, dah isi-isi tu kan. Kita nak buat beg serbaguna kan. Awak kena sediakan lakaran berserta dengan maklumat penting yang diperlukan. Boleh refer pada buku teks muka surat 57 tadi itulah lakaran idea bakul tadi. Sediakan satu lakaran beg serbaguna. Okey? Nyatakan elemen dan prinsip yang terlibat. Okey? So, sebagai rumusan, kita dah belajar dua subtopik hari ini iaitu menyaring maklumat dalam projek brief. Menyaring maklumat ni adalah kita kompreskan maklumat yang panjang-panjang tadi dalam bentuk yang mudah serta aplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Cikgu harap awak mampulah untuk mengaplikasikan ini berdasarkan penerangan cikgu. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!